Assalamualaikum, Dr. Muhammad Ayub Hassan dan kawan-kawan. Saya mewakili kumpulan 2 akan membentangkan tajuk Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban Malaysia bagi subjek Penghayatan Etika dan Peradaban UHMS 1182. Untuk pembentangan kali ini, kita mulakan dengan poin pertama iaitu objektif pembelajaran. Fikri, silakan. Okey, Assalamualaikum semua. Kandungan pertama, objektif pembelajaran, pengenalan, definisi dan juga konsep. Objektif pembelajaran. Okey, dekat akhir bab ni kita semua akan dapat mempelajari yang pertama, memahami sejarah, definisi dan juga konsep yang berkaitan dengan perlembagaan dan juga peranan perlembagaan Malaysia. Yang kedua, kita dapat memahami etos nasional dalam perlembagaan persekutuan. Teruskan dengan pengenalan. Yang pertama, perlembagaan atau undang-undang merupakan salah satu daripada 5 syarat sesebuah negara itu dipanggil negara. Selain itu, negara perlunya ada penduduk, kerajaan, wilayah dan juga kedaulatan. Seterusnya, semua negara merdeka di dunia mempunyai perlembagaan, sama ada bertulis ataupun tidak bertulis. Yang ketiga, perlembagaan negara Malaysia dibentuk berdasarkan sejarah yang sangat panjang, berteraskan perjuangan rakyat serta kerjasama pelbagai etnik dalam menghadapi ujian getir penjajah British. Seterusnya, perlembagaan Malaya dan Malaysia telah cuba sedaya upaya untuk memberi peluang kepada setiap rakyat supaya mendapat hak dalam kerukunan hidup bernegara dengan menjiwai perjanjian dan mengambil kira hak dan peranan semua golongan yang bergelar pemerintah dan yang diperintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amalina binti Abdul Rashid akan meneruskan tajuk Sejarah Pembentukan Perlembagaan Persekutuan. Okey. Sejarah pembentukan Perlembagaan Persekutuan memiliki sejarah yang panjang kerana Tanah Melayu telah memiliki bentuk undang-undang yang mantap seperti yang pertama, Hukum Kanun Melaka. Okey, apa itu Hukum Kanun Melaka? Hukum Kanun Melaka dikenali juga dengan Undang-Undang Melaka. Ia diwujudkan bertujuan untuk melindungi rakyat, kerajaan dan negeri Melaka. Hukum Kanun Melaka juga mengandungi undang-undang jenayah, muamalah, keluarga, syarat-syarat menjadi raja serta tanggungjawab mereka dan pembesar-pembesar negeri terhadap pemerintahan. Okey, yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Apa itu Undang-Undang Laut Melaka? Undang-Undang Laut Melaka mengandungi perkara-perkara yang berhubung dengan peraturan pelayaran dan perniagaan, kesalahan jenayah, perdagangan serta bidang kuasa nahkodah kapal. Okey, yang ketiga, Prasasti Terengganu. Prasasti Terengganu dikenali sebagai Batu Bersurat Piagam Terengganu adalah prasasti tertua yang bertulis dalam huruf Jawi yang terawal di Malaysia. Prasasti ini membuktikan bahawa Islam telah tiba di Terengganu menjelang 1300 Masihi. Okey, dalam prasasti Terengganu ini, ia berhubung dengan jenayah, pentadbiran dan urusan perniagaan. Okey, perlembagaan bertulis yang paling awal dihasilkan di Tanah Melayu adalah pada tahun 1895, iaitu Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, dan 1911 Perlembagaan Terengganu.
Perlembagaan bagi negeri Johor sebagai contoh merupakan perlembagaan kerajaan Melayu yang lengkap. Seorang raja hendaklah berbangsa Melayu, berdarah raja, seorang berketurunan Raja-Raja Johor, lelaki dan beragama Islam. Menteri-menteri juga mesti berbangsa Melayu, rakyat sultan dan beragama Islam. Agama negeri bagi negeri Johor ialah agama Islam. Agama Islam hendaklah secara terus-menerus dan selamanya menjadi agama negeri Johor. Peruntukan ini kekal termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri-Negeri yang Beraja sehingga kini, dan hal ini menunjukkan negeri-negeri di Tanah Melayu telah memiliki perlembagaan yang mantap dalam proses pemerintahan negeri masing-masing. Hakikatnya, prinsip undang-undang negeri-negeri Melayu ini tidak boleh disamakan dengan prinsip-prinsip perlembagaan moden disebabkan nilai dan struktur masyarakat pada masa dahulu berbeza dengan situasi masa kini. Maka, perlembagaan di Tanah Melayu telah bermula sejak kewujudan hukum kanun Melaka lagi, kerana bukti ini jelas menunjukkan Tanah Melayu telah mempunyai sistem perlembagaan sebelum penjajahan kuasa Eropah ke atas Tanah Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menerangkan tentang tajuk Malayan Union, iaitu tajuk yang ketiga. Seterusnya tentang Malayan Union ni, yang pertama, mari kita mengenali tentang Malayan Union. Penjajahan British ke atas Tanah Melayu telah mengubah perlembagaan negeri-negeri di Tanah Melayu dari sebuah wilayah bebas berdaulat kepada negara yang telah dijajah. Seterusnya, bagi mengekalkan kekuasaannya di Tanah Melayu, British telah memperkenalkan perlembagaan Malayan Union. Malayan Union ini diketuai oleh Gubernur bagi memastikan penyelarasan dasar dan pentadbiran antara Tanah Melayu, Singapura, Brunei, Sabah dan Sarawak. Manakala dalam Malayan Union ini juga sultan-sultan cuma menjadi raja kehormat sahaja. Malah majlis yang membincangkan hal ehwal agama Islam dianggotai oleh sultan-sultan, tetapi Gubernur yang menjadi pengerusinya. Seterusnya, perlembagaan Malayan Union juga cuba memberi hak kerakyatan kepada golongan bukan Melayu menerusi prinsip jus soli, yang bermaksud jika seseorang itu dilahirkan di Tanah Melayu selepas Malayan Union, seseorang itu berhak menerima kerakyatan dengan mudah. Keadaan ini menyebabkan orang Melayu pun mula merasa tidak selesa. Okey, seterusnya dari segi pentadbiran, Gubernur memerintah bersama-sama dengan Majlis Penasihat sehingga dua badan tetap, iaitu Majlis Perundangan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan dapat ditubuhkan. Malayan Union ini diisytiharkan pada 1 April 1946 oleh Kerajaan British melalui Perintah Malayan Union dalam Majlis 1946 dan Arahan Raja pada 27 Mac 1946. Hakikatnya, Malayan Union ini tidak tahan lama. Menjelang Februari 1948, ia telah mendapat tentangan hebatlah daripada orang Melayu kerana sebabnya banyak faktor-faktor yang menyebabkan Malayan Union ini tidak diterima oleh orang Melayu. Contohnya, hak orang Melayu ni tak ada langsunglah keistimewaan dia. Dia banyak diberi kepada rakyat lain. Maksudnya orang yang bukan warga negara. Dan hak-hak raja pun hanya dalam hal agama Islam sahaja. Sebab itulah malah Raja-Raja Melayu juga dipaksa untuk menandatangani oleh Harold MacMichael, menyebabkan orang-orang Melayu telah membuat satu pakatan untuk menentang pembentukan Malayan Union ini. Seterusnya, kita beralih kepada Persekutuan Tanah Melayu. Apabila pembubaran Malayan Union ini, maka orang-orang Melayu telah menubuhkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 untuk membela nasib-nasib orang Melayu. Okey, seterusnya tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948, di mana orang-orang Melayu ingin memperjuangkan hak-hak orang Melayu sebagai rakyat, sebagai hak kerakyatan mereka ni agar diiktiraf. Okey,
Yang pertama, Perlembagaan Melayu Union telah diganti dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Perlembagaan persekutuan ini memperuntukkan kerajaan pusat berkuasa dalam semua perkara yang berkaitan penting secara menyeluruh, tetapi pada masa yang sama ia mengekal autonomi negeri-negeri serta menghormati kebesaran, kemartabat dan bidang kuasa raja-raja dalam hal ehwal Islam dan adat istiadat orang Melayu. Malah dalam Persekutuan Tanah Melayu ni juga telah diisytiharkan pada 1 Februari 1948 di bawah Perintah Majlis Persekutuan Tanah Melayu 1948, iaitu meliputi 9 negeri Melayu dan 2 daripada 3 negeri Selat iaitu Pulau Pinang dan Melaka. Singapura terpisah sebagai sebuah tanah jajahan mahkota di luar persekutuan. Sampai hari inilah masih lagi terpisah. Kedaulatan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. Begitu juga dengan kedudukan istimewa orang Melayu serta prinsip jus soli telah digugurkan. Seterusnya, kedaulatan Raja-Raja Melayu telah dikembalikan. Macam tadi, masa Melayu Union, hak-hak Raja Melayu ni terhad hanya dalam agama Islam. Tapi dalam Persekutuan Tanah Melayu ni, hak-hak Raja Melayu ni telah dikembalikan. Begitu juga dengan kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta prinsip jus soli telah digugurkan. Jadi, orang Melayu ni terbela. Dan seterusnya, pembentukan persekutuan merupakan satu kejayaan kepada orang Melayu kerana mengiktiraf kedaulatan dan hak negeri-negeri yang dahulunya telah dihapuskan dalam Malayan Union. Maka seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 telah menjadi asas bagi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, sebagai rakyat, sebab itulah kita ni kena jugalah untuk mempertahankan negara kita daripada dijajah oleh orang luar. Sebab kita pun berhak sebagai warga negara. Okey, maka dengan itu sekianlah dari saya. Dan seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Isyari Ahmad Basri akan membentangkan tajuk kemerdekaan merintis kerjasama antara etnik. Persekutuan Tanah Melayu telah mengeratkan kerjasama di antara etnik Melayu dan bukan Melayu. Hal ini dapat dibuktikan melalui Pilihan Raya Umum 1955 yang memperlihatkan parti perikatan yang diterajui oleh UMNO telah mengamalkan perkongsian kuasa melalui pembagian kursi dalam pilihan raya ini. Pilihan Raya Umum 1955 telah membuktikan penolakan sikap perkauman dalam kalangan orang Melayu. Kerana sekiranya orang Melayu mengamalkan sikap perkauman, sudah tentu mereka hanya menguburkan kerajaan Melayu dan menggubal satu perlembagaan untuk tanah Melayu yang merdeka bagi menjamin kekuasaan orang Melayu dengan cara yang berterusan. Parti Perikatan kerjasama erat antara 3 kaum terbesar iaitu Melayu, Cina dan India. Melalui UMNO, MCA dan MIC telah menubuhkan jawatan kuasa kerja Majlis Sementara Perikatan untuk menghadapi pilihan raya Persekutuan 1955 untuk berbincang berkenaan pembahagian kerusi dan kedudukan calon mengikut parti. Hakikatnya, orang Melayu merupakan pengundi terbesar. Namun, UMNO telah meruntukkan 15 kerusi untuk MCA dan 2 kerusi untuk MIC. Barisan Kepimpinan UMNO telah menggesa orang Melayu agar membuang sifat perkauman dan sedia bertolak ansur demi mencapai kemerdekaan. Oleh itu, semangat-semangat toleransi antara etnik yang tinggi telah mendorong kemenangan Parti Perikatan yang menangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan. Kemenangan dalam pilihan raya ini telah merintis jalan ke arah kemerdekaan. Malah, usaha kemerdekaan melewati batas perkauman ini telah berjaya mewujudkan masyarakat yang bekerjasama dan bersatu padu. Kehadiran ini telah memperlihatkan kejayaan masyarakat di Tanah Melayu menolak kewenangan sepit perkauman dan bekerja keras bersama-sama ke arah menuntut kemerdekaan daripada penjajah. Kemenangan Parti Perikatan ini telah membuka jalan penubuhan satu jemaah menteri
dan Tuanku Abdul Rahman selaku Yang di-Pertua UMNO dan pengurusi Parti Perikatan telah dilantik sebagai Ketua Menteri Tanah Melayu dan turut menyandang jawatan hal ehwal dalam negeri dan dibantu oleh 10 menteri lain iaitu 6 orang daripada UMNO, 3 dari MCA dan 1 orang daripada MIC. Pemilihan wakil 3 etnik terbesar ini di dalam kabinet menunjukkan satu kerjasama yang baik serta memberi keseimbangan etnik dalam usaha ke arah kemerdekaan yang sebenar. Sekian saja pentangan saya kali ini dan saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah binti Zakaria ingin menyambung pembentangan yang bertajuk Peranan Suruhanjaya RIT dalam Penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Suruhanjaya RIT ni adalah satu suruhanjaya yang dibentuk pada bulan Mac pada tahun 1956 untuk menggubal Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, Suruhanjaya ini juga dinamakan Suruhanjaya RIT bersempena dengan nama pengerusinya iaitu Red Lord dari Britain, manakala ahlinya ialah Sir Ivor Jennings, juga dari Britain, Sir William Macker dari Australia, B. Malik dari India dan Hakim Abdul Malik dari Pakistan. Okey, ahli Suruhanjaya ini telah setuju dengan Parti Perikatan dengan anggota Suruhanjaya yang telah dipilih oleh penjajah British tanpa melibatkan rakyat Tanah Melayu. Tujuan dia adalah untuk tentukan dan tanggungjawab untuk merangka perlembagaan yang lebih telus. Okey, Suruhanjaya ini juga diamanahkan untuk menggubal perlembagaan bagi Tanah Melayu yang memegang asas pemerintahan demokrasi berparlimen. Kita dapat faktor daripada Suruhanjaya RIT ini yang disarankan bagi menggubal perlembagaan ini. Yang pertama, bentuknya sebuah persekutuan dengan kerajaan pusat yang kuat. Okey, yang kedua, pemeliharaan kedudukan, keistimewaan, kehormatan dan hak Raja-Raja Melayu. Yang ketiga, wujudnya jawatan ketua negara yang bergelar iaitu Yang di-Pertuan Agong. Yang keempat, pemeliharaan hak-hak istimewa orang Melayu serta hak-hak yang sah milik kaum-kaum lain. Seterusnya, pembentukan sebuah negara kewarganegaraan yang seragam untuk seluruh persekutuan Tanah Melayu. Kita dapat juga objektif daripada Suruhanjaya RIT ini. Yang pertama, mestilah ada peluang yang penuh untuk pertumbuhan sebuah negara yang bersatu padu, bebas dan demokratik. Okey, yang kedua, mestilah ada kemudahan yang lengkap untuk membangunkan sumber negara dan kita kekalkan serta tingkatkan taraf hidup rakyat. Okey, Suruhanjaya RIT juga telah berusaha untuk mendapatkan pandangan dari pelbagai pihak dalam usaha untuk menggubal perlembagaan. Okey, Suruhanjaya ini dia telah terima 131 memorandum bertulis dari pelbagai pihak seperti parti-parti politik, Raja-Raja Melayu, persatuan-persatuan dan orang perseorangan. Okey, pakatan ini dikenali juga sebagai pakatan murni iaitu tolak ansur berkaitan dengan hak kerakyatan, agama Islam, bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putera serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Okay, memorandum yang paling penting yang digunakan oleh Suruhanjaya RIT ini ialah memorandum dari Parti Perikatan yang menggambarkan sikap tolak ansur yang dicapai oleh 3 kaum terbesar untuk membentuk sistem pemerintahan Tanah Melayu. Okay, memorandum yang diterima telah digunakan untuk merangka perlembagaan Tanah Melayu untuk memastikan kelancaran sistem pentadbiran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Zainab binti Zahri akan meneruskan pembentangan ini untuk menjelaskan berkaitan tentang jawatan kuasa kerja dan pengisytiharan perlembagaan serta kandungan perlembagaan yang telah dirangka oleh jawatan kuasa kerja yang telah ditubuhkan. Di dalam pengisytiharan perlembagaan, satu jawatan kuasa telah ditubuhkan di mana ia dianggotai oleh Parti Perikatan, Raja-Raja Melayu dan juga penjajah British untuk meneliti cadangan Suruhanjaya RIT untuk menyediakan kertas putih. Apa itu kertas putih? Kertas putih ialah satu laporan di mana ia mengandungi pindaan penyata RIT dan juga rangka perlembagaan.
Laporan ini telah mengumpulkan semua semakan serta penelitian terhadap laporan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya RIT. Kertas putih yang mengandungi pindaan tersebut telah diserahkan kepada Ratu British dan Raja-Raja Melayu pada bulan Februari 1957. Draft Perlembagaan Persekutuan diisytiharkan sebagai Perlembagaan Persekutuan. Jawatan Kuasa Kerja yang telah dibentuk terdiri daripada 11 orang ahli. Pengerusinya ialah Sir Donald McGiffrey. 4 orang yang terdiri daripada Wakil Raja-Raja Melayu iaitu yang pertama Mustafa Al-Bakri, yang kedua Syamsuddin Nain, yang ketiga Tunku Ismail Tunku Yahya dan yang keempat ialah Nyan Losek. Wakil Perikatan pula terdiri daripada 4 orang iaitu yang pertama Tunku Abdul Rahman daripada UMNO, Datuk Abdul Razak Hussein daripada UMNO, Ong Yot Lin daripada MCA dan VT Sambatan daripada MIC. Ahli lain pula ialah Sir David Weatherston sebagai Ketua Setiausaha Kerajaan dan TVA Brodie sebagai Peguam Negara. Dan akhir sekali ialah E. Olarch sebagai Setiausaha. Mereka semua telah meneliti dan menyemak laporan yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya RIT. Kandungan perlembagaan yang telah dibuat menjadikan sebanyak 18 kali perjumpaan diadakan di Kuala Lumpur dan 13 kali di tempat yang lain. Suruhanjaya Kobot telah mengesyorkan supaya Perlembagaan Tanah Melayu dijadikan asas tetapi beberapa panduan perlu dibuat untuk disesuaikan dengan kemasukan Singapura, Sabah dan juga Sarawak. Draft terakhir perlembagaan disemak selama 2 hari dan tidak ada perbahasan yang dilakukan dalam Majlis Perundangan Persekutuan. Apabila pindaan dibuat, ia tidak hanya berkait dengan negeri Borneo sahaja tetapi melibatkan negeri yang lain. Bagi menyelesaikan masalah ini, jawatan kuasa antara kerajaan IGC dibentuk mengandungi jawatan kuasa kecil, perlembagaan, kewangan, perundangan, perkhidmatan awam dan juga pengurusan jabatan. Kandungan perlembagaan mengandungi 183 perkara dan 14 bahagian. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan 2 dokumen terdahulu iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Pada bahagian yang pertama, ia terdapat 4 perkara iaitu nama negeri dan persekutuan, kemasukan wilayah baru dalam persekutuan, agama persekutuan dan undang-undang persekutuan. Pada bahagian yang kedua pula ialah kebebasan hak asasi. Contoh-contoh hak asasi ialah hak terhadap harta, hak dalam pendidikan, hak bersuara, kebebasan beragama, kesamarataan dan sebagainya. Di bahagian yang ketiga ialah kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang dan pendaftaran. Kewarganegaraan boleh diperoleh dan juga boleh ditamatkan. Seterusnya, pada bahagian yang keempat, ia terdapat 4 bab atau perkara iaitu Ketua Negara, Majlis Raja-Raja, Pemerintah, Badan Perundangan Persekutuan. Pada bahagian yang kelima ialah Raja, Gubernur, Jaminan Persekutuan dan Dewan Negeri bagi negeri-negeri. Seterusnya pada bahagian yang keenam ialah perhubungan antara persekutuan dan juga negeri. Bahagian yang ketujuh ialah peruntukan kewangan. Bahagian yang ke-8 ialah pilihan raya. Okey, seterusnya di bahagian yang ke-9 pula ialah kehakiman. Antara contoh di bawah kehakiman ialah kuasa kehakiman persekutuan, keanggotaan mahkamah rayuan, pelantikan hakim-hakim mahkamah dan sebagainya. Di bahagian yang ke-10 pula ialah perkhidmatan awam. Antaranya ialah layanan saksama bagi pekerja persekutuan, Majlis Angkatan Tentera, Suruhanjaya Pasukan Polis dan lain-lain lagi. Di bahagian yang ke-11 pula ialah kuasa darurat. Antaranya ialah sekatan ke atas tahanan pencegahan,
Di bahagian yang ke-12 pula ada dua bahagian iaitu 12 dan 12A. Di bahagian yang ke-12 ialah am dan pelbagai. Contohnya bahasa kebangsaan, ibu kota persekutuan, permit dan sebagainya untuk orang Melayu. Di bahagian ke-12A pula ialah perlindungan tambahan kepada negeri Borneo sahaja. Contoh perkara di bawah perlindungan tambahan untuk negeri Borneo ialah penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda bagi negeri Sabah dan Sarawak. Selain itu, kedudukan istimewa anak-anak negeri Sabah dan Sarawak. Di bahagian yang ke-13 pula ialah peruntukan sementara dan perkara berkaitan dengan perwarisan harta, perjanjian antarabangsa dan sebagainya. Di bahagian ke-14 pula yang terakhir ialah perkecualian bagi kedudukan raja. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, hubungan persekutuan dan negeri. Dalam tajuk hubungan persekutuan dan negeri ini adalah berkaitan dengan isu federalisme. Okey. Isu federalisme salah satu daripada isu yang penting yang berkaitan dengan perlembagaan. Sebab dia berkaitan dengan kemasukan Sabah Sarawak ke dalam Malaysia. Okey, seperti kita tahu negara Malaysia ni dia menggunakan sistem politik dalam persekutuan. 3 senarai kuasa sama, senarai kuasa persekutuan. Kedua, senarai kuasa negeri, senarai kuasa pusat dan negeri. Okey. Bagi persekutuan juga ada 2 jenis tahap kuasa. Pertama, kuasa negeri dan kuasa pusat. Ataupun yang kedua, kuasa pusat lebih Malaysia ni dia mengamalkan kuasa pusat kuat daripada kuasa negeri. Okey. Kuasa pusat daripada kuasa negeri dari segi politik, negeri kita ada kuasa ke atas sebab politik dia termasuk dalam kuasa pusat. Okay. Di Malaysia, di dalam diri dia, negeri cuma perannya yang tersendiri. Okey, Sultan dan Yang Pertuan Negeri merupakan ketua kerajaan bagi negeri. Kalau buat dasar undang di peringkat negeri, dia akan dibuat melalui negeri. Okey. Kerajaan pusat misalnya dikuasai luar negeri, pertahanan, kewangan dan pendidikan. Dalam negeri dia berkuasa tanah, undang-undang Islam, pertanian dan perhutanan. Dan itu bagi kuasa pusat dan negeri seperti hal beasiswa dia. Okay. Pemasukan Sabah dan Sarawak ni dia melibatkan persoalan dan negeri. Okay. Ada untuk Sabah dan Sarawak berkuasa ataupun kuasa autonomi lebih dari asal persekutuan. Okey, dalam senarai perundangan ni dia ada meletakkan autonomi untuk negeri Sabah dan Sarawak. Contohnya berkaitan dengan hal ehwal tanah dan juga tanah rizab. Kalau di Sarawak dia menggunakan tanah rizab Bumi Putera. Berkaitan tanah negara ataupun rancangan bangunan. Okay, bagi Sabah dan Sarawak, kalau yang dia tidak membuat rancangan bangunan, perkara itu tidak dibenarkan. Okey, dan itu berkaitan demokrasi. Okey, bagi agama rasmi negara ia tidak di Borneo. Dan selain daripada itu, akan Bumi Putera juga sama rata dan di Semenanjung. Okey. Contohlah dalam hal tanah, kuasa pusat berhak ke
ke atas negeri untuk tuan persekutuan tapi tak pergi bermenung. Disebabkan Sabah dan Sarawak ni sepenuhnya daripada negeri-negeri asal persekutuan. Seterusnya kita dapat lihat di sini persekutuan kuasa negeri dan kuasa macam tersebut adalah berkaitan dengan hal ehwal luar negeri, pertahanan, mata dan negeri dan sebagainya. Okey, bagi neriti senarai kuasa negeri yang berkaitan dengan malam, tanah dan pertanian dan perhutanan dan berkaitan sebagainya. Okey, bagi senarai kuasa bersama pula dan bajikan sosial, beasiswa, taman negara, pertanian dan hiburan awam. Okey, seterusnya kita pergi etos nasional. Fungsi Perlembagaan Persekutuan Tiang Seri Etika dan Peradaban. Yang pertama, mengikat masyarakat untuk merujuk pada satu undang yang sama untuk sesuatu masalah supaya tidak bercanggah antara satu sama lain. Nombor dua, menjamin kestabilan politik dan sistem pentadbiran negara. Yang tiga, melindungi kepentingan semua kaum dengan menjamin keadilan sosial dan kaum antara kaum. Menjamin dan yang terakhir, menjamin keselamatan dan kesejahteraan. Etos nasional dalam Perlembagaan Persekutuan. Etos bermaksud sifat ciri sesuatu bangsa, budaya, era yang benar-benar mencerminkan aspirasi, falsafah masyarakat dan negara kita. Nombor dua, unsur-unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan menjadi unsur penting yang dapat menjelaskan tentang keunikan, mencerminkan aspirasi serta falsafah masyarakat negara kita yang berbilang etnik dan berlainan agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga, unsur-unsur tradisi dalam konteks perlembagaan membawa maksud sistem tradisi merujuk kepada sistem yang wujud sebelum kedatangan zaman moden, iaitu sebuah sistem yang kesahannya bergantung kepada agama dan nilai-nilai asal lainnya. Unsur-unsur tradisi telah wujud dalam kerajaan awal di tanah Melayu sebelum kewujudan Perlembagaan Persekutuan. Unsur-unsur tradisi ini memainkan peranan menstabilkan sistem politik negara. Malah, laporan yang dibuat oleh Sujaya Reid menekankan betapa pentingnya perlembagaan turut memberi penekanan terhadap faktor-faktor sejarah, tradisi, ekonomi dan sosial yang wujud sebelum tahun kepentingan unsur-unsur tradisi ini dilindungi dan dianggap sensitif serta dilarang menjadikan isu perbincangan awam dan kerana perkara ini menjadi identiti dan mengekalkan kestabilan negara. Poin yang pertama, unsur-unsur tradisi ini menjadi etos nasional serta menjadi syarat kepada permufakatan etnik Melayu dan bukan Melayu yang membawa maksud bahawa hak istimewa orang Melayu, Islam sebagai agama persekutuan dan bahasa Melayu diterima sebagai bahasa kebangsaan. Yang kedua, hal ini menjadi syarat pemberian hak kewarganegaraan kepada etnik bukan Melayu untuk menjadi seorang warga negara. Dan poin yang ketiga, keadaan ini menunjukkan pemimpin pada zaman kemerdekaan telah menemui satu formula untuk menyelesaikan isu perlembagaan tanpa mewujudkan konflik etnik. Okey, kandungan 9, penghayatan nilai dan juga kesimpulan. Pertama, menghayati sejarah Perlembagaan Persekutuan sebagai perundang tertinggi negara. Yang kedua, memahami definisi dan konsep Perlembagaan Persekutuan agar lebih menghargai kewujudan dan kepentingan perlembagaan sebagai eja penyatuan. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi perjanjian konteks sosial yang telah dipersetujui agar keharmonian kaum dapat dikekalkan dalam konteks negara maju dengan acuan sendiri. Okey, yang keempat, memahami sejarah dan keagungan
perlembagaan supaya bersikap bertolak ansur dan bekerjasama dapat dikekalkan demi kemajuan dan keharmonian hidup bermasyarakat dalam konteks negara berbilang kaum. Dan yang terakhir, berbangga menjadi bangsa Malaysia yang menghayati etos nasional yang terdapat dalam perlembagaan persekutuan dan berusaha mempertahankannya. Okey, kesimpulan pertama yang kita dapat lihat ialah Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang ada pada masa kini berasas kepada perjanjian dan persefahaman antara pelbagai kaum sejak sebelum negara kita mencapai kemerdekaan lagi. Okey, ianya telah mengambil kira kepentingan pelbagai kaum termasuklah kepentingan penduduk tanah Melayu iaitu kaum Melayu serta bumi putera Sabah dan juga Sarawak. Hak-hak mereka perlulah dipertahankan kerana mereka telah pun bertolak ansur dengan kaum-kaum lain dengan memberikan hak kewarganegaraan yang sama rata kepada kaum-kaum lain. Setiap individu haruslah mengenang kembali sejarah negara kita sebelum cuba untuk mempertikaikan perjanjian yang telah dipersetujui oleh nenek moyang kita sendiri pada masa dahululah. Okey. Itu, dengan memahami sejarah, maka kita akan dapat lebih bertolak ansur serta menerima perlembagaan tersebut dengan hati yang terbuka. Keadaan ini akan dapat mengekalkan keamanan dan kestabilan dalam negara Malaysia yang kita cintai. Okey, Perlembagaan Persekutuan memperakui dan menerima bentuk pembinaan negara bangsa Malaysia yang dipersetujui oleh negarawan kemerdekaan negara antaranya Tuanku Abdul Rahman, Tun Tan Cheng Lock dan Tun VT Sabantan. Okey, perlembagaan itu dipegang sebagai etos nasional yang menjadi panduan hidup bernegara dalam aman, damai dan bersatu padu.